Okey, bab 10. Okey. Matematik pengguna pengurusan keuangan. Okey, bab 10 ni kalau dalam paper SPM, dia duduk di bahagian C. Okey, soalan pilihan bahagian C. Okey. So soalan bab 10 ni biasanya soalan bahagian C, soalan panjang lah, soalan 15 markah. Okey. Okey. Matematik pengguna, okey. So tajuk ni dia ajar pasal apa? Dia ajar pasal pengurusan kewangan. Okey, cikgu cerita sikit lah. Okey, dia punya teori. Okey, tajuk ni banyak teori. Okey. So pengurusan kewangan ni adalah proses kita merancang masa depan, okey, untuk memenuhi matlamat kewangan peribadi agar tidak terlibat dengan masalah kewangan yang serius. Okey. So kita nak uruskan kita punya duit, okey, untuk perancangan masa hadapan. Tak kisahlah apa matlamatnya. Okey. Nak beli sesuatu benda ke, nak guna untuk sambung belajar ke, okey, nak guna untuk apa-apa sajalah. Okey. So kita nak urus duit kita supaya kita boleh capai matlamat yang kita nak tu. Okey. So kenapa pentingnya pengurusan kewangan? Okey, ni sebahagian daripada kepentingan dia lah. Okey, yang pertama untuk mengelakkan perbelanjaan berlebihan. Okey, so bila kita uruskan duit dengan baik, okey, kita boleh elakkan perbelanjaan berlebihan, okey, daripada yang sepatutnya. Okey. Lagi mengelakkan hutang yang tidak terurus. Okey, maksudnya kalau kita ada hutang ni biasanya kebanyakan orang hutang ni dalam bentuk pinjaman dengan bank lah. Okey, pinjaman kereta ke, pinjaman perumahan ke. Okey, setiap orang mesti ada hutang okey, dengan bank lah terutamanya, ataupun dengan orang lain. Okey. Tapi biasanya kebanyakannya dengan bank lah. Okey. So untuk mengelakkan hutang tidak terurus tu maksudnya, okey, kalau kita ada hutang dengan bank, okey, kita boleh bayar tiap-tiap bulan tanpa miss. Okey. So bila kita urus kewangan dengan baik, tak adalah hutang yang kita perlu bayar tiap-tiap bulan tu tersangkut. Okey. Lagi, okey, tujuan pengurusan kewangan untuk mempunyai tabungan yang cukup untuk mencapai matlamat peribadi. Okey, contoh katalah lagi 5 tahun ataupun lagi 10 tahun. Okey. Awak nak pergi melancong ke, contoh nak pergi ke luar negara. Okey, so tetapkan lagi 5 tahun nak ke luar negara, nak pergi bercuti contoh. Okey. So macam mana kita nak pastikan, okey, kita boleh simpan duit yang cukup untuk dalam tempoh 5 tahun untuk mencapai matlamat kita untuk pergi melancong ke luar negara. Contoh dia macam itulah. Okay. Dan yang terakhir, mempunyai simpanan kecemasan. Okey. Okey, simpanan kecemasan ni untuk apa-apa benda yang kecemasan lah. Okay. Kecemasan ni kita tak boleh nak agak bila akan berlaku. Okey, contoh dia macam kemalangan, okey, masuk hospital, okey, ada penyakit tiba-tiba, ada penyakit kritikal, okey, ataupun hilang pekerjaan tiba-tiba, okey. So kecemasan ni benda yang berlaku tiba-tiba lah. Okey, so kita kena pastikan kita ada simpanan untuk kecemasan untuk benda yang tiba-tiba berlaku ni lah. Okey, supaya tak adalah kita terkejut kalau tiba-tiba berlaku sesuatu tapi duit tak ada. Okey. Okey, so proses pengurusan kewangan ni dia ada beberapa step lah yang diajar dalam tajuk ni. Okey. So yang pertama, okey, kita nak menetapkan matlamat kewangan. Okey, menetapkan matlamat kewangan ni maksudnya, okey, kita punya matlamat kewangan tu benda yang jangka pendek, jangka sederhana dengan jangka panjang. Okey. Jangka pendek ni biasanya kurang daripada setahun lah dia punya target tu. Okey, matlamat jangka pendek. Okay, contoh dia macam nak beli basikal ke contoh. Okey, ataupun nak beli baju ke, nak beli seluar ke, ataupun nak beli barang-barang yang branded ke, itu dikira matlamat jangka pendek lah. Okey, yang kurang daripada setahun. Okey. Matlamat jangka sederhana, okey, 1 hingga 5 tahun.
Okay, contoh dia macam nak beli laptop ke, okay, okay. Matlamat nak beli laptop ke, nak beli smartphone ke, okay. So itu matlamat dalam kategori matlamat sederhana lah. Okay. Kalau matlamat jangka panjang ni yang lebih daripada 5 tahun punya target. Okay. Nak beli kereta, nak beli rumah, nak buat simpanan untuk pendidikan, okay. Nak buat simpanan untuk persaraan, okay. Matlamat yang panjang lah. Okay. Itu dalam kategori matlamat panjang. Okay. So, okay. Dalam menetapkan matlamat kewangan ni dia ada konsep lah, okay, yang dipanggil konsep SMART. Okay. Nanti cikgu tunjuk satu contoh, okay, macam mana nak apply konsep SMART ni. Okay. Okay, kemudian okay, pendapatan aktif dan pendapatan pasif. Okay, apa itu pendapatan aktif? Pendapatan aktif ni kita bekerja untuk dapat duit. Itu pendapatan aktif. Okay, maksudnya gaji lah. Okay, kita buat kerja baru dapat bayaran. Okay, itu dikira pendapatan aktif. Kalau pendapatan pasif ni kita tak kerja tapi duit masuk. Okay, itu pendapatan pasif. Okay, contoh pendapatan pasif ni macam kita ada rumah, kita sewakan dekat orang. So, bulan-bulan kita akan dapat pendapatan pasif. Okay. Maksudnya rumah kita tu seolah-olah bekerja untuk kita. Iaitu dengan memberi sewa kepada orang lain. So, duit sewa tu masuk dekat kita tanpa kita perlu kerja. Okay. Itu pendapatan pasif. Okay. Ataupun kalau kita simpan dekat dalam apa-apa instrumen pelaburan, okay. Contohnya simpan dalam ASB ke, simpan dalam tabung haji ke, simpan dalam unit amanah ke, unit trust ke, okay. So biar duit dalam tu, biar dia beranak, okay, ataupun kita panggil, okay, biar dia bertambah dengan sendirinya, okay. Itu kita panggil pendapatan pasif. Perbelanjaan, okay. So perbelanjaan ni adalah duit, aliran duit keluar lah. Okay. So perbelanjaan pun ada dua kategori lah. Okay. Perbelanjaan tetap dengan perbelanjaan tidak tetap. Okay. So perbelanjaan tetap ni perbelanjaan yang tidak boleh diubah. Okay. Bulan-bulan mesti bayar benda tu. Okay. Duit kita mesti bayar benda tu. Contoh dia macam bayaran bulanan rumah. Okay. Katalah beli rumah mesti kena bayar bulan-bulan. Tak boleh skip, 1 bulan pun tak boleh skip. Okay. Ataupun pinjaman kereta. Okay. Bulan-bulan, setiap bulan mesti kena bayar duit pinjaman kereta. Itu kita panggil perbelanjaan tetap. Okay. Kita tak boleh ubah dia. Perbelanjaan tidak tetap adalah perbelanjaan yang berubah-ubah setiap bulan. Okay. Contoh dia perbelanjaan harian, perbelanjaan dapur lah. Okay. Okay. Setiap bulan tak sama. Okay. Bulan ni mungkin guna 200, bulan depan mungkin naik 300, bulan berikutnya mungkin turun balik 150. Okay. Itu dalam kategori perbelanjaan tidak tetap. Selain daripada tu, bil utility, bil air, bil api, itu pun berubah setiap bulan. Okay. So itu perbelanjaan tidak tetap ni, perbelanjaan yang kita boleh kawal lah. Okay. Perbelanjaan tetap kita tak boleh kawal. Okay. Ada duit ke, tak ada duit ke, okay, sikit ke banyak ke, yang tetap tu tetap kena bayar. Okay. Tapi perbelanjaan tidak tetap kita boleh kawal. Okay. Maksudnya kalau bulan tu, kalau satu bulan tu kita tak ada duit lebihan, so kita boleh kurangkan perbelanjaan tidak tetap. Okay. Supaya duit kita setiap bulan mencukupi. Okay. So perbelanjaan tidak tetap ni kita boleh adjust lah bergantung kepada kita punya aliran tunai yang kita ada setiap bulan. Okay, aliran tunai positif. Aliran tunai positif ni apabila kita punya pendapatan melebihi perbelanjaan. Okay, maksudnya dengan jumlah pendapatan yang kita ada, okay, selepas tolak semua perbelanjaan, masih lagi ada baki. So bila ada baki tu kita panggil dia aliran tunai positif. So aliran tunai positif ni baguslah, okay, sebab ada lebihan duit lepas dibelanjakan. Okay. Aliran tunai negatif ni, okay, jumlah pendapatan, okay, kurang daripada perbelanjaan. Perbelanjaan lagi banyak daripada pendapatan. Okay. So yang ini tak baguslah, okay, untuk aliran tunai negatif. Okay.
Okey, kita tengok satu contoh. Okey, ini contoh perancangan pengurusan kewangan yang menggunakan konsep SMART. Okey. So Encik David merancang untuk bercuti bersama ahli keluarganya di Melaka dalam tempoh 6 bulan. Percutian ini memerlukan perbelanjaan sebanyak 1,350. Beliau perlu menyimpan 225 sebulan daripada gaji bulanannya sebanyak RM2,250 untuk mencapai matlamat kewangannya. Adakah matlamat kewangan Encik David memenuhi pendekatan SMART? Okey. So SMART ni, okey, setiap huruf tu ada dia punya maksud dia lah. Okey. So S, okey, spesifik. Okey. So Encik David ni dia mempunyai matlamat yang jelas, iaitu dia nak pergi bercuti dengan ahli keluarga dia. Dan dia tahu dia nak pergi cuti kat mana. Okay, dia nak pergi bercuti dekat Melaka. Okay, maksudnya dia ada matlamat yang khusus untuk bercuti tu. Okay, bukan sekadar dia nak pergi bercuti tapi tempatnya belum di-plan. Itu tak khusus lah. Okay. Yang tu kalau macam tu susahlah dia nak menyimpan, okey, sebab tak tahu nak pergi mana. Cuma sekadar simpan dengan niat nak pergi bercuti, tapi tak tahu nak pergi bercuti ke mana. So, berapa banyak yang nak kena simpan. So, macam Encik David ni, okey, dia dah tahu dia nak pergi bercuti dekat mana. Tempat dia pun dia dah tahu dia nak pergi bercuti dekat mana. Okey, so itu apa spesifik lah, okey. Dia dia punya matlamat tu, okey, ada target. Dia ada target tempat yang dia nak pergi tu. Okey. Kemudian measurable boleh diukur. Okey. So boleh diukur ni, okey. Encik David ni, okey, dia tahu berapa banyak perbelanjaan yang diperlukan untuk pergi ke Melaka tu. Okey, iaitu RM1,350. Okey. So maksudnya dia perbelanjaan tu dia boleh ukur lah, kita panggil, okey. Maksudnya dia tahu berapa yang dia nak pakai semasa pergi, dia nak guna semasa pergi bercuti tu, okey. So benda tu penting lah kalau sekadar plan nak pergi bercuti tapi berapa jumlah yang nak digunakan tu tak pasti, then macam mana nak tahu berapa banyak nak kena simpan. Lagi kalau simpan tapi tak cukup, susahlah, okey. Kemudian yang ketiga A, attainable, okey, boleh dicapai. Okey. So target dia nak kumpul sebanyak 1,350 dengan gaji bulanan dia 2,250, dia nak simpan 225. Okey, kenapa dia simpan 225? Okey, dalam pengurusan kewangan dia guna, okey, nilai simpanan minimum, okey, yang diguna pakai adalah 10% daripada jumlah gaji. Okey, dalam real life pun pakai macam tu. Okey, pakai konsep macam tu lah. Okey, 10% daripada jumlah gaji letak tepi untuk simpanan lah. Okey, simpanan untuk apa-apa tujuan lah. Okey, 10% daripada gaji. Okey, sebab tu dia cakap kat situ 225 lah. Okey, 10% daripada 2250 adalah 225. Okey, so dia nak simpan 10% daripada gaji dia. Okey, itu adalah benda yang mudah untuk dia buat lah, okey, dengan gaji dia sebanyak tu. Kemudian realistik. Okey. So realistik ni dia nak pergi bercuti selama dalam masa 6 bulan. Okey. So realistik lah, okey, dia nak buat nak simpan 1,350 tu dalam tempoh 6 bulan tu adalah suatu yang realistik lah. Okey, kalau kita kira 225 darab 6 bulan, okey, dapat 1,350 lah macam yang dia nak simpan tu. Okey. So nak pergi bercuti dia nak pergi bercuti tu, okey, matlamat jangka pendek lah, kurang daripada setahun. Okay. Dan simpanan yang dia buat tu 10% daripada gaji bulanan tu, okey, kita anggap dia bersifat realistik lah. Okay. Kemudian last kali huruf T, okay, time bound, tempoh masa. Okay. So
Encik David ni dia nak mencapai matlamat kewangannya dalam tempoh 6 bulan. Okay, 6 bulan daripada bulan yang dia tetapkan itulah. Okay. So ada tempoh lah, maksudnya tak adalah dia simpan tu, dia cakap nak simpan tapi tak ada tempoh berapa lama yang dia perlu simpan. Okey, tak adalah dia simpan asal simpan je, tak ada target. Okey, itu pun tak boleh juga. Okey, mesti ada target. Kalau nak simpan untuk apa, mesti semuanya mesti ada target. Waktu bila kita nak dalam nilai tertentu dalam tempoh berapa lama. Okey, mesti ada target. Kalau tak ada target nanti usaha untuk nak simpan tu mungkin terbantuklah sebab tak ada target yang spesifik. Okay. Mungkin bulan ni simpan, bulan depan tak simpan, bulan satu lagi simpan balik. So bila tak ada target dia mungkin jadi macam tu lah. Okey, kita tengok satu contoh soalan. Okey. Encik Lee menerima pendapatan aktif sebanyak 2,300 dan pendapatan pasif sebanyak 300 dalam sebulan. Okay. So sebulan dia ada dua pendapatan, satu pendapatan aktif, satu pendapatan pasif. Dia menanggung perbelanjaan tetap sebanyak 2,100 sebulan dan perbelanjaan tidak tetap sebanyak 800 sebulan. Hitung aliran tunai bulanan Encik Lee dan jelaskan jawapan anda. Okay, so dia suruh kita cari aliran tunai bulanan Encik Lee ni sama ada aliran tunai positif ataupun aliran tunai dia negatif. Okay, so nak cari aliran tunai, okay, dia punya formula adalah jumlah pendapatan tolak dengan jumlah perbelanjaan. Jumlah ni maksudnya semua apa saja pendapatan dan apa saja perbelanjaan. Kita masukkan dekat dalam tu lah. Okay, so jumlah pendapatan kat sini dia ada dua jenis pendapatan, aktif dengan pasif. Okay, so 2,300 tambah dengan RM300 tolak dengan semua perbelanjaan. Dia ada dua jenis perbelanjaan tetap 2,100 dan juga perbelanjaan tidak tetap 800. Okay. So kalau tolak dapat apa? Negatif. Dapat negatif 300. Okay. So bila dapat negatif maksudnya aliran tunai dia adalah aliran tunai negatif. Okay. Aliran tunai negatif maksudnya perbelanjaan lagi besar daripada pendapatan dia. Okay. So tak baguslah bila aliran tunai dia adalah negatif. Okay. So aliran tunai bulanan Encik Lee adalah aliran tunai negatif, iaitu berkurang sebanyak RM300. Okay. So jelaskan jawapan anda. Okay. Jelaskan jawapan anda ni maksudnya kita kena bagi tahu apa kesan dia lah. Okay. Apa kesan bila aliran tunai dia negatif? Okay. Dia mungkin akan buat pinjaman peribadi. Okay. Pinjaman peribadi dengan bank ke, buat pinjaman peribadi dengan kawan-kawan ke, dengan saudara mara ke, okay. Ataupun lagi teruk dia mungkin buat pinjaman dengan alung, okey, dengan kita panggil apa alung? Alung yang tak haram ni kita panggil apa? Peminjam wang. Penguruk wang. Apa nama dia? Bukan pajak gadai. Pajak gadai tu awak nak pergi gadai barang. Kita panggil apa? Penguruk. Kalau kedai pinjam duit ni kita panggil apa? Kalau alung tu yang tak sahnya. Okey, itu yang tak sahnya alung tu. Okey, ini yang alung yang sah ni. Kita panggil apa? Peminjam wang. Peminjam wang berlesen.
Okay. Maksudnya lah peminjam wang berlesen. Okay. Peminjam wang kok. Peminjam wang berlesen kan. Okay. So dia mungkin pinjam duit dekat tempat macam tu. Pinjaman wang berlesen, cikgu. Pinjaman wang berlesen. Okey, terima kasih. Pinjaman wang berlesen. So pinjaman wang berlesen ni, dia punya kadar faedah sangat tinggilah berbanding kita pinjam dengan bank. Okey. So itu mungkin benda-benda yang tak berapa bagus yang dia mungkin buat lah. Sebab apa? Sebab dia nak cover balik dia punya aliran tunai dia supaya tak jadi negatif lah. Okay, itu kemungkinan yang dia mungkin buat lah. Ataupun selain daripada tu, mungkin dia akan menggunakan kad kredit. Okay, dia akan minta apply dengan bank nak guna kad kredit. So, untuk tampung apa yang tak cukup tu. Okay. So, itu aliran tunai dia negatif. So, untuk huraian tu, jelaskan jawapan tu, kita kena bagi tahu kemungkinan-kemungkinan yang dia akan buat untuk atasi masalah aliran tunai negatif tu lah. Okey, soalan kedua. Cik Siti adalah seorang kerani akaun di sebuah syarikat swasta. Dia menerima gaji bulanan sebanyak 3,500 dan juga menerima 1,200 hasil daripada kerja sambilan. Cik Siti perlu membayar sebanyak 1,800 untuk perbelanjaan bulanan dan perbelanjaan tidak tetap sebanyak 600 sebagai pemberian kepada ibu bapanya. Hitung aliran tunai bulanan Cik Siti, jelaskan jawapan anda. Okey, cuba awak kira Cik Siti ni aliran tunai dia positif ke negatif? Positif. Positif. Berapa banyak positif? 2,300. 2,300. Okey, positif 2,300. Okay, so aliran tunai dia sangat baik lah. Okay, sebab lebih 50% daripada pendapatan dia. Okay. So, jelaskan jawapan anda. So, bila aliran tunai dia positif, okay, apa dia boleh buat dengan duit tu? Okay, duit tu mungkin dia boleh gandakan lagi duit simpanan dia. Okay, mungkin dia boleh masukkan ke dalam instrumen-instrumen pelaburan. Contohnya letak dalam amanah saham ke, letak dalam unit amanah ke, okay, laburkan duit yang lebihan yang aliran positif yang dia ada tu, okay, supaya dia boleh dapat kadar faedah, okay, daripada hasil duit yang dia laburkan, okay, untuk gandakan lagi duit dia simpan dalam tabung haji ke, okay. So tempat-tempat macam tu dia akan bagi dividen pada setiap hujung tahun kan, pada setiap tahun dia akan bagi dividen. Okay, so duit dia boleh berkembang lah. Okay, itu salah satu cara yang dia boleh buat lah. Okay, kalau dia sekadar simpan dalam bank, dalam akaun simpanan biasa, okay, 2,300 tu tak bergerak lah. Okay, tetap 2,300. Tapi kalau dia pindahkan 2,300 tu ke dalam tabung haji ke, dalam PSB ke, dalam biasa dengar kan public mutual, okay, unit amanah, letak dalam tempat-tempat macam tu untuk tempoh jangka masa panjang, okay, dia boleh gandakan wang dia lah. Okay. Tapi dia tak boleh lah letak semua lebihan tu. Okay. Sebab apa? Sebab dia mungkin boleh pecah-pecahkan 2,300 tu. Okay. Mungkin dia boleh simpan, dia tak boleh lah simpan semua dalam tempat macam tu. Sebab bila dia simpan dalam tempat-tempat pelaburan macam tu, dia tak boleh keluarkan sesuka hati. Okay. So, mungkin dia boleh pecah-pecahkan dia punya duit tu. Okay. Mungkin
boleh simpan dalam sebagai simpanan kecemasan dia. Okey. 10% daripada lebihan tu simpan dalam simpanan sebagai simpanan kecemasan. Maksudnya kalau nak guna untuk bil kalau sakit ke apa ke perlu pergi hospital ke apa, dia adalah duit untuk dia gunakan. Okay. So kalau aliran tunai positif, okay, itulah benda-benda contoh, antara contoh-contoh yang orang tu boleh buat lah, okay, dengan aliran tunai yang positif tu. Okay, soalan B, jelaskan aliran tunai Cik Siti jika pendapatan pasifnya tidak wujud dan jumlah perbelanjaan menurun sebanyak 10%. Okay, awak kena kira sekali lagi, tapi kali ini andaian pendapatan pasif tak ada. Dia ada pendapatan aktif saja. Dan juga dalam masa yang sama jumlah perbelanjaan dia menurun sebanyak 10%. So berapa duit yang tinggal? Sama ada positif ataupun masih lagi positif ataupun dah jadi negatif. Cikgu, Ya. pendapatan pasif tu pendapatan yang macam dia buat kerja sambilan tu Tak, pendapatan pasif ni duduk saja duit masuk. Okay, thank you cikgu. Maksudnya kita tak kerja lah. Okay, tak kerja, orang lain ataupun benda lain yang tolong generate duit untuk kita. Contoh dia macam kalau awak ada rumah ekstra, awak sewakan rumah tu. So setiap bulan duit masuk hasil daripada bayaran sewa. Itu pendapatan pasif lah. Cikgu, soalan cikgu apa tadi? Soalan cikgu apa? Untuk kira soalan B tu. Nak tengok dia punya aliran tunai jadi macam mana. Yang tadi tu kita kira aliran tunai dia 2,300. Ada lebihan. Tapi soalan B tu dia cakap dia tak ada pendapatan pasif. So awak kena buang pendapatan pasif dia. Dan satu lagi dia punya jumlah perbelanjaan menurun sebanyak 10%. So pendapatan pasif dia tak ada, dia tinggal pendapatan aktif je lah. Pendapatan itu gaji bulanan dia. 3,500 saja yang tinggal untuk pendapatan. 3,500 tolak dengan perbelanjaan dia sebelum ni 1,800 dengan 600. So ada 2,400 kat situ. Tapi dekat soalan B ni dia kata jumlah pendapatannya menurun sebanyak 10%. So 10% daripada 2,400. Berapa banyak yang berkurang? 200. 240 berkurang. Okay. So tadi 2,400. 2,400 tolak dengan 400. Okay. 400 ni nilai 10% tu lah. Okay. So perbelanjaan bulanan dia tinggal 2,000 saja. So berapa lebihan yang dia ada? 3,500 tolak dengan 2,000 ringgit. Okay, so dia ada lebihan 1,500 ringgit. Betul ke cikgu kira? %10. Salah je. 240 tolak dengan sorry, salah kira. 2160. Bukan 400 tolak dengan 240. Okay, tolak dengan 240. Okay, so ada 2160. Okay, sini pun salah. 3,500 tolak dengan 2160. So berapa lebihan dia? 1,340. 1,340. Okay, so masih lagi positif lah dia punya aliran tunai. Okay, cumanya aliran tunai dia berkurang lah. Okay. Tapi masih lagi dikira baik lah dia punya aliran tunai. Okay, sebab banyak. Okay. So apa yang dia boleh buat dengan lebihan ni, okay, sama macam lebih kurang macam tadi lah. Okay, dia boleh laburkan kepada dalam
instrumen pelaburan tertentu lah. Okey. Sekiranya berlaku untuk sebagai persediaan sekiranya berlaku apa-apa kecemasan lah. So biasanya soalan bab 10 ni dia tanya soalan dia lebih kurang macam ni lah. Okay, dia tanya aliran tunai dia macam mana. Okay, dia suruh jelaskan jawapan. Okay, kita tengok contoh bawah pula. Okay, yang ini. Okay, yang ini dia bagi maklumat pendapatan perbelanjaan semua tu dalam bentuk pelan kewangan. Okay, ini kita panggil pelan kewangan lah. Lebih detail lah. Kalau yang atas tadi dia bagi tahu terus berapa perbelanjaan tetap, berapa perbelanjaan tidak tetap. Tapi yang ini dia bagi detail perbelanjaan tidak tetap tu benda apa. Dalam kategori perbelanjaan tetap tu apa benda. Okay. So dekat sini kalau tengok pendapatan bersih, okay, dia ada gaji bersih sebanyak 8,000. Okay. Kemudian dia ada buat simpanan, tolak simpanan untuk dana kecemasan sebanyak 300. Okay, so baki pendapatan yang dia ada adalah 7,700 lah. Okay, maksudnya dia dapat gaji dia 8,000 tu, sebelum dia guna, dia keep aside siap-siap. Okay, RM300 letak tepi siap-siap. Okay, untuk dana kecemasan. Okay, so baki daripada tu barulah dia guna untuk perbelanjaan yang lain lah. Okay, so dekat sini ada dua jenis perbelanjaan lah. Okay, tolak perbelanjaan tetap bulanan. Okay, ansuran pinjaman rumah, ansuran kereta dengan premium insurans. Okay, yang ini 3 benda ni yang dia tak boleh nak ubah setiap bulan. Setiap bulan nilai ni adalah nilai yang dah ditetapkan. Okay. So jumlah perbelanjaan dekat sini saja dah RM5,100. Okay. Kemudian tolak dengan perbelanjaan tidak tetap. Makan dan minum, pendidikan, anak-anak, belanja petrol, bil telefon, bil utility. Ini semua dalam kategori perbelanjaan tidak tetap. Okay. Perbelanjaan yang kita boleh kawal. Okay. Kalau perbelanjaan tetap, kita tak boleh kawal. Okay. So jumlah perbelanjaan tidak tetap 2,600. So bila tolak semua pendapatan dia, tolak dengan semua perbelanjaan, okay, dia tak ada lebihan langsung. Okay, zero. Okay, maksudnya guna cukup-cukup dengan gaji dia. Okay. Kemudian dia cakap kat sini apa? Encik Fauzan ingin membeli sebuah kerusi urut berjenama yang bernilai 2,400 dalam masa 3 bulan. Bolehkah Encik Fauzan mencapai matlamat keuangannya? Okay. So dia nak beli sebuah kerusi urut dalam masa 3 bulan. So sebulan dia kena simpan berapa? Berapa dia kena simpan sebulan? Berapa dia kena simpan sebulan? Kalau okay, sebulan dia kena simpan RM800 sebulan dia kena simpan. Okay, untuk mencapai matlamat dia nak beli kerusi urut. Okay, tapi masalah dia sekarang, boleh tak dia simpan 800? Boleh tak dia simpan 800? Tak boleh kan? Okay, sebab dia tak ada. Sebab dia tak ada duit, tak ada duit lebihan. So, boleh tak dia capai matlamat kewangannya? Kita kena cakap lah. Okay, dia tidak dapat mencapai matlamat kewangannya kerana dia tidak mempunyai lebihan pendapatan, okay, untuk disimpan sebanyak 800 sebulan. Okay, soalan B, berapakah yang perlu disimpan oleh Encik Fauzan bagi mencapai matlamatnya? Okay, so dia kena simpan 800 lah sebulan. Okay, 800 sebulan untuk mencapai matlamat kewangannya. Okay, dia ada simpan, bukan dia tak ada simpan. Dia ada simpan 300. Tapi 300 tu untuk dana kecemasan. So dia tak boleh pakai lah duit tu. Okay, itu untuk dana kecemasan. Okay,
Nak beli kursi urut bukan kecemasan. Itu kita kira itu dia punya kehendak. Okay. Okey. Lagi contoh lain. Soalan tajuk ni kena tengok contoh je. Tengok contoh-contoh soalan ni kita boleh faham lah. Okey, tengok beberapa soalan yang ada kat sini. Soalan yang pertama, okey, proses pengurusan keuangan. Okey, yang ni teori lah. Antara berikut yang manakah yang betul? Okey. So yang ni dia ada 5 proses. Okey, 5 proses keuangan ada 5. Okey, yang pertama menetapkan matlamat keuangan. Okey, menetapkan matlamat keuangan ni adalah proses yang pertama. So D tu salah lah. Okey. Ini adalah proses yang pertama, menetapkan matlamat keuangan. Okay. Proses yang kedua, menilai kedudukan keuangan. Okay, ini proses yang kedua. Kemudian mewujudkan pelan keuangan. Ini proses yang ketiga. Ini proses yang keempat. Okay. Itu yang betul. Yang betul C lah. Okay. Antara berikut yang manakah bukan matlamat keuangan jangka pendek? Okay, dia minta yang bukan jangka pendek. So, rasa awak yang mana yang bukan jangka pendek? D. Rumah. Beli rumah. Okay. Biasanya yang bukan jangka pendek ni benda yang mahal. Okay. So, rumah lah paling mahal antara semua-semua tu. Okay. Memanglah komputer riba tu bukan jangka pendek, dia duduk dalam kategori jangka sederhana. Okay. Tapi nak dibandingkan dengan pilihan jawapan tu, okay. So yang bukan dalam jangka pendek adalah beli rumah lah. Okay. Beli rumah ni biasanya matlamat jangka panjang, okay. 5 ke 10 tahun punya matlamat. Nombor 3, apakah yang dimaksudkan dengan aliran tunai positif? Apa nak cuba? Apa itu aliran tunai positif? B. B. Sekejap. A. A. Jumlah A. pendapatan A. melebihi jumlah perbelanjaan. Okay. Aliran tunai positif adalah A. Okay. Jumlah pendapatan lebih daripada perbelanjaan. Nombor 4. Yang manakah bukan pendapatan aktif? Yang mana bukan pendapatan aktif? Dividen. Hilang. Pendapatan aktif ni, awak buat kerja baru awak dapat duit. Macam tu. Elang. Allowance. Okay. Allowance ni kita kena buat kerja juga baru dapat allowance. Okay. Allowance ni dia Commission. Commission ni pun kena kerja juga. Commission ni biasanya orang-orang yang buat sales. Okay. Jual, kalau dia tak dia jual, dia dapat commission. Dia tak jual produk tu, dia tak dapat commission. Okay. Commission ni kena kerja dulu baru boleh dapat. Okay. So yang bukan adalah dividen lah. Okay. Dividen ni simpan duit, okay, peram duit tu. Okay. Ataupun tinggal duit tu, jangan kacau dia. Hujung tahun dapat dividen. Okay. So yang lain tu semuanya memerlukan kita bekerja dulu baru boleh dapat allowance, boleh dapat gaji, boleh dapat commission. Okey, nombor 5. Cuba jawab nombor 5. Apa jawapan nombor 5? C. C. Lain? Jawapan lain? D.
Apa dia? D. D. Ha. Okey, lagi jawapan lain? Cikgu, Ya. pendapatan aktif tu yang macam Pendapatan aktif tu, yang pendapatan aktif tu tak kerja, tak ada duit. Ha. Awak tak buat pekerjaan tu, awak tak dapat duit. Itu aktif. Okay. Kalau pasif ni, okay, duduk saja pun duit masuk. Macam tu. So dekat sini antara empat tu yang aktif dua saja, gaji dengan allowance. Okay. Sewa ni dia terima duit semata-mata. Okay. Orang lain yang tolong bayarkan. Orang lain yang bayar untuk dia sebab dia bagi sewa. Okay. Sewa diterima ni tak kisahlah sewa rumah ke sewa kedai. Ya. Dia panggil cikgu ke? Tak ada. Okay. Dividen pun sama juga. Dividen ni pun okay. Kalau kita simpan dekat sesuatu tempat pelaburan ataupun tempat simpanan, hujung tahun dia bagi, syarikat tu akan bagi dividen. Okay. Contoh dia macam simpan dalam tabung haji. Okay. Simpan dalam tabung haji, hujung tahun tabung haji akan umumkan dividen. Okay. Maksudnya itu dividen tu maksudnya dia gunakan duit yang penyimpan ni simpan dekat tabung haji, dia laburkan dekat tempat lain. So bila dia dapat untung daripada pelaburan tu, untung itulah yang dikongsi bersama-sama dengan semua penyimpan dalam tabung haji. So dipanggil dividen lah. Okey, nombor 6. Hitung perbelanjaan tidak tetap Encik Alif. Okey, cuba kira yang ni pula. Berapa perbelanjaan tidak tetap? Ingat, perbelanjaan ada dua jenis. Perbelanjaan tetap satu, perbelanjaan tidak tetap satu. Okey, tidak tetap ni maksudnya setiap bulan berubah-ubah lah. So, antara semua tu yang mana yang dalam kategori berubah-ubah dia punya perbelanjaan? B. B. Ada jawapan lain? Tak ada. Okey. B juga. Okey, 990. Okey, sewa rumah dengan ansuran kereta itu tak boleh diubah. Okey, itu setiap bulan mesti tetap. Okey. Tak boleh lah kalau kita sewa rumah bulan ni nak bayar 750, bulan depan nak bayar 500. Tak boleh. Okay. Okey, cuba kira nombor 7. Cikgu D. Ha? Bagi jawapan sini ya. Cakap sini je. D. D. 2,870. Ada yang dapat jawapan lain? Tak ada. D. D semua dapat D.
So jawapan dia D, 2870. Okey. Okey, cuba nak awak buat yang ni. Okey, cuba nak awak buat yang ni. Soalan A, B dan juga C tu. Macam aktif pendapatan Facebook. Okey, hantar kat cikgu Okey, soalan A, B dan juga C. Cikgu, Ya, kalau kira kan, kena tulis RM ke? Kalau tak tulis RM boleh? boleh je. Lain lah kalau cikgu sekolah awak cerewet. Itu kenalah. Okay. Tapi biasanya benda tu tak dia ambil berat sangatlah. Okay, terima kasih. Awak soalan SPM. Tu, Ya, kanan tu 9 ke? macam mana? Soalan. Jadual. Soalan? Jadual. Jadual? Makanan tu. Makanan, makanan. Kenapa dengan makanan? 9 ke 4. 9 ke 4? Oh, 4. Cikgu, Ya. premium insurans tu insurans biasa lah kan? Premium insurance tu kira dia bayar untuk insurance lah.
Cikgu, kalau gaji kalau kita tak kerja, tak dapat duit ke? Gaji kalau kita tak kerja, gaji ni bila kita kerja, kita dapat duit itu dipanggil gaji. Kalau tak kerja, tak ada gaji lah. Kalau orang yang tak kerja, tak ada gaji lah. Gaji ni maksudnya sesuatu pekerjaan yang dilakukan dan kita terima bayaran atas kerja yang kita lakukan. Yang kita panggil gaji lah. Cikgu yang C tu kan cikgu kan? Ha? Kan masa 4 tahun. Lepas tu dia nak hitung simpanan bulanan yang tambahan yang diperlukan. Dia nak berapa setiap tahun. Berapa lagi yang tak cukup. Maksudnya dia kata dia nak simpan 90,000 dalam masa 4 tahun. So awak kena tahulah untuk dia nak simpan sebanyak 90,000 dalam masa 4 tahun tu, berapa bulan-bulan dia kena simpan. Okay? Sebab pelan kewangan ni biasanya untuk tempoh sebulan, untuk tempoh 1 bulan je. Bukan untuk tempoh, sebab gaji mana ada orang dapat gaji setahun sekali. Orang dapat sebulan sekali dapat gaji kan. So untuk dia nak kumpul 90,000 tu awak kena cari sebulan dia kena simpan berapa. So bila awak tahu nilai sebulan dia kena simpan berapa untuk dia nak kumpul 90,000 tu, then awak kena check lah dengan dia punya aliran tunai yang dia dapat, cukup ataupun tidak. Kalau tak cukup, berapa lagi yang dia perlu tambah supaya dia boleh cukupkan. Contoh, cikgu bagi contoh situasi macam ni. Katalah 90,000 yang nak simpan tu, katalah sebulan dia kena simpan 500. Contohlah, cikgu tak kira, cikgu buat contoh je. Katalah sebulan dia kena simpan 500. Tapi dia punya pelan kewangan dia tu setiap bulan tu ada lebihan 100 je. So berapa lagi yang dia kena tambah setiap bulan? Dia kena tambah lagi 400. Macam itulah soalan dia. Soalan yang dia nak tu. Faham tak? Faham ya cikgu. Okay. Cikgu. Ya. Kan dia cakap Encik Ramli menyimpan 10% daripada jumlah pendapatan bulanannya. Maksudnya kita kena tolak siap-siap lepas tu baru cari dia punya pendapatan aktif tu. Yes. Kena tolak yang tu dulu. Tak, bukan. Yang 10% tu ke pendapatan aktif ni awak kena cari yang mana dalam kategori pendapatan aktif je. Yang simpanan tu kalau dia minta soalan B tu,
okey, aliran tunai. Maksudnya awak nak tolak semua tu, so 10% tu pun kena tolak sekali lah. Okey, sebab untuk tu dia punya simpanan yang dia buat. Okey, faham. Okay, sebab apa simpanan sama? Okey, sebab simpanan walaupun nama dia simpan, tapi dia tetap duit tu keluar daripada gaji dia. Tetap ditolak daripada gaji dia. Cikgu, insurans pembelajaran tetap ke? Dia berubah-ubah ke cikgu? Macam mana? Insurans. Insurans tak. Insurans tetap. Setiap bulan mesti bayar nilai yang sama. Contoh kalau kita ambil insurans nyawa ataupun insurans perubatan, benda tu kena bayar setiap bulan dengan dalam amount yang sama. Okey, terima kasih cikgu. Okey, sama. Okey, awak kena tahu yang mana satu perbelanjaan tetap, yang mana satu dalam kategori perbelanjaan tidak tetap. Okey, semua jenis pinjaman mesti perbelanjaan tetap. Tak Faris, dia tak boleh kira tetap. Okey, logiknya takkan setiap hari dia makan benda yang sama. Okey, awak makan benda yang sama tak setiap hari? Tak kan? Okay. Cikgu, aliran tunai tu macam mana?
Maksudnya semua aliran tunai tu maksudnya Aliran tunai tu maksudnya kita nak tahu aliran tunai dia dia ada duit lebih ataupun dia ada defisit, ada terkurang. Maksudnya belanja lebih daripada apa yang pendapatan yang dia ada. Sama. Utility pun tak boleh, Faris. Utility ni contoh dia macam bil api dengan bil air. Okay. Setiap bulan takkan sama bil api, bil air. Cikgu, yang cikgu bulat tu salah ha? Yang cikgu bulat tu salah. Soalan yang awak salah tu, pendapatan aktif. Aktif ni, elang tu termasuk dalam aktif. Oh. Hmm. So, ya. Cikgu, jumlah perbelanjaan tu perbelanjaan tetap tolak perbelanjaan tidak tetap. Jumlah perbelanjaan. Jumlah perbelanjaan ke apa aliran tu? Awak nak cari apa ni? Soalan mana? Aliran tunai. Oh, aliran tunai tu jumlah pendapatan tolak jumlah perbelanjaan. Jadi jumlah perbelanjaan tu perbelanjaan tetap kena dengan tambah lah. Kena campurkan dua-dua lah. Oh, campur. Okey. Okay, thank you cikgu. Okey. Adriani, dalam perbelanjaan tetap dengan tidak tetap awak ada masukkan benda yang sama ke? Adriani? Cikgu. Cikgu nak tanya yang perbelanjaan tetap tu perbelanjaan tetap 420 420 tu apa? Yang ada simpan 10%. Oh, simpan. Okey, simpan. Simpan tu dia bukan belanja. Belanja ni simpan 10%. Perbelanjaan tetap. Okey, simpan 10% tu dia tak termasuk dalam perbelanjaan tetap. Simpan 10%. Simpan 10% daripada pendapatan bulanannya. Pendapatan bulanan. Pendapatan jumlah pendapatan bulanan. Okey, simpanan tu memanglah duit. Simpanan tu duit dia bukan habis tau. Simpan tu dia ambil sebahagian daripada gaji dia simpan. Simpan tu duit tu masih lagi berada di tangan dia. Okey. So simpanan kita tidak dikira sebagai perbelanjaan. Perbelanjaan ni duit keluar. Okay. Duit tu keluar berpindah kepada orang lain, pihak ketiga.
Itu perbelanjaan. So, awak tak boleh letak nilai simpanan, nilai yang dia simpan tu sebagai suatu perbelanjaan, tak boleh lah. Awak kena buang lah yang tu. Ni saya tambah 700, 100,5, 200. Okey, tak perlu simpanan 10% tu tak perlu. Yang soalan C tu ada ni. Okay. Awak buat tak habis tu. Yang awak cari tu, itu yang dia perlu simpan setiap bulan untuk dia nak kumpul 90,000 selama 4 tahun. Okay. So, jumlah yang awak dapat tu, itu yang dia perlu simpan. Tapi sekarang ni berapa yang dia ada setiap bulan? Baki duit dia ada berapa setiap bulan? Adakah sama dengan apa yang dia sepatutnya kena simpan tu? Kalau tak sama, berapa lagi dia kena top up untuk bagi dapat sama macam amount yang awak dapat tu lah untuk soalan C tu. Adakah dia punya aliran tunai setiap bulan tu mencukupi ataupun tidak untuk simpan sebanyak yang awak kira dekat soalan C tu? Kalau tak cukup, berapa banyak lagi dia kena tambah? Itu maksud soalan tu. Faham tak? Cikgu. Okey, yang awak kira tu dia perlu simpan banyak tu. Kalau dia nak simpan dalam tempoh 4 tahun, nak kumpul 90,000 setiap bulan, dia kena simpan banyak tu. So, sekarang ni dia ada duit tak banyak tu nak simpan? Lepas tolak-tolak semua perbelanjaan dia ada tak duit sebanyak itu untuk simpan? Cukup ke tidak? Yang awak kira daripada aliran tunai dia, berapa aliran tunai yang tinggal? Okay, berapa baki duit dia yang ada? Okay, jumlah duit baki yang dia ada tu cukup tak untuk dia nak simpan, nak kumpul 90,000 tu? Cukup. Cukup tak? Tak. Tak kan? Okay, so kalau tak cukup, berapa banyak yang tak cukup? Berapa banyak lagi yang dia kena tambah untuk cukupkan jumlah yang sepatutnya dia kena cukupkan tu? Okay, cikgu bagi contoh macam ni lah. Okay. Contoh katalah dia nak simpan 50,000 selama 4 tahun. So, setiap bulan katalah dia kena simpan 1,000. Contoh je. Okay, katalah sebulan dia kena simpan 1,000 untuk nak cukupkan 50,000 selama 4 tahun tu. Tapi dia punya perbelanjaan, pendapatan dan perbelanjaan setiap bulan tu lepas kira-kira tinggal 600 je balance. Okay. So, berapa lagi yang dia tak cukup? Kalau ikut contoh soalan cikgu tu, berapa lagi yang dia tak cukup? Ada ni. Dia perlu simpan, katalah dia perlu simpan 1,000 setiap bulan. Tapi setiap bulan duit aliran tunai dia ada lagi 600 je. Berapa lagi yang dia tak cukup untuk cukupkan 1,000 tu? 400. Soalan C, soalan dia nak benda tu lah. Berapa lagi yang dia tak cukup tu? Faham tak? Faham? Amani, pasif sewa je. Allowance tu aktif. Okey, terima kasih ke. Okay.
Sekejap yang mana dah hantar tu, sekejap cikgu tengah check. Perbelanjaan tetap. Sekejap ni. Tetap. Yang simpanan 10% tu, okey, yang itu, okey, waktu bila awak akan guna nilai 10% tu, awak akan guna nilai tu bila awak nak kira berapa yang awak akan tambah dia dalam bila awak nak kira berapa simpanan bulanan tambahan yang dia perlukan.
Okay, untuk jawab soalan C tu. Soalan C awak akan guna nilai 10% tu. Soalan B pun awak akan guna nilai 10% tu. 10% yang dia simpan tu. Okay. Okey, sekejap sekejap lagi cikgu tunjuk. Okey, cikgu tunjuk balik yang mana yang ada salah tu. Okey, nanti cikgu lagi kita bincang soalan ni. Okey. Yang mana yang cikgu dah check dan ada salah tu, okey. Nanti cikgu tunjuk macam mana nak kira dia. Tengku, allowance bukan pasif. Kenapa yang bukan pasif cikgu, kan dia dapat duit? Yelah, gaji pun dapat duit ke? Pasif dengan aktif ni, kalau aktif ni, kalau dia bekerja dan dia terima bayaran, itu kita panggil aktif. Okay. Allowance ni tak ada orang saja-saja nak bagi duit ke awak tanpa sebab, tak ada. Okay. Allowance ni awak mesti kena kerja baru awak dapat allowance. Okay, biasanya allowance, contoh dia allowance ni macam contoh kita kerja dengan sebuah company kan. Dia mungkin bagi dekat kita allowance petrol. Untuk kita itu allowance. Okay. Faham. Allowance ni ada banyak jenis lah. Allowance Macam mungkin allowance klinik macam tu lebih kurang macam tu, betul. Sudah. So dengan syarat kita kerja dengan orang tu lah dan kita dapatlah allowance tu. Okey, cikgu tunjuklah okey, semua ni. Okay, nanti awak check lah kat mana yang silap. Kalau cikgu nak check satu-satu nak betulkan ni, lagi takut tak sempat. Pen. Okey. So dekat sini pendapatan dia tu, okay, gaji ni aktif. Okay, ini aktif, ini pasif. Okay. Perbelanjaan ini tetap, ini tetap, ini tetap. Okay. Ini tak tetap. Okay. Ini tak tetap. Okay, cikgu guna simbol macam set lah. Okay. Ini pun tak tetap. Ini pun tak tetap. Okay. So 3 sahaja perbelanjaan tetap. Okay. So perbelanjaan aktif dia 3,200 tambah dengan 400. Pendapatan pasif, okay, 600 je lah. Perbelanjaan tetap 700 tambah 4,5 tambah 200. Tak tetap 400 tambah 200 tambah 180 tambah 300. So aliran tunai. Okay. So aliran tunai sama dengan jumlah pendapatan tolak dengan perbelanjaan. So jumlah pendapatan 3,200 tambah 400 tambah 600. Okay. So tolak dengan jumlah perbelanjaan. Okay.
jumlah perbelanjaan. Okay. Semua sekali itulah. Okay. Perbelanjaan tetap termasuk dengan perbelanjaan tidak tetap tu. Okay. Awak jumlahkan semua sekali kat situ. So ada berapa kat situ? Yang tetap ada berapa? 700 tambah 4,5 tambah 200. Okay, yang tetap ada 1,300. 1,350 tambah tidak tetap 100 tambah 200 tambah 18 tambah 300 tambah 1080. Kemudian ada lagi satu tambahan dekat sini. Okay. Simpanan yang dia buat daripada pendapatan bulanan dia. Okay. 10% daripada berapa total semua? 4,200. Walaupun dia simpan, tapi kita kena anggap dia sebagai suatu sebagai salah satu daripada perbelanjaan dia. Maksudnya dia ambil sebahagian daripada pendapatan dia untuk dia simpan. So kita kena anggap itu pun sebagai duit keluar. Walaupun sebenarnya duit tu bukannya pergi ke orang lain pun, duit tu masih lagi dekat dia, tapi simpanan tu kita kena anggap dia satu nilai yang diasingkan, dikeluarkan daripada pendapatan dia. So kita kena letak juga itu sebagai suatu perbelanjaan. Walaupun perbelanjaan tu bukannya duit dia berpindah ke tangan orang lain. Okay? Duit tu masih lagi dekat dia. Cumanya dia dikira satu perbelanjaan lah. Perbelanjaan untuk menyimpan. Macam tu. So 10% daripada 4,200. Okay, 420. So kat sini kita kena tambah satu lagi amount. 420 kat dalam ni. Baru awak boleh tahu berapa aliran tunai bulanan dia. Okay. So aliran tunai bulanan dia yang tinggal adalah 1,350. Okay. Positif lah. Okay. So ini duit yang tinggal selepas tolak semua jenis perbelanjaan. Perbelanjaan tetap, perbelanjaan tidak tetap dan juga perbelanjaan dia untuk menyimpan. Okay. Tolak sekali. So tinggal ini saja 1,350. Okay. So aliran tunai dia positif lah 1,350. Kemudian C, okay, dia nak simpan 90,000 dalam masa 4 tahun. So kita kena cari dalam masa sebulan dia kena simpan berapa. Okay, so 4 tahun darab dengan 12 bulan. Okay. So 90,000 bahagi 48. So kita nak tahu sebulan dia kena simpan berapa. Okay. So dia kena simpan 1875. Okay. So 1875. 1875. Sorry. 1875. Okay. So 1875. Okay. Tolak dengan aliran tunai yang dia ada. Okay. Dan kita kena aliran tunai yang dia ada. 10% dia simpan apa? Okey, dekat sini, okey, yang dia simpan 10% daripada jumlah pendapatan bulanan dia tu, yang sebanyak 420 tu, okey, itu simpan kan, dia simpan duit kan. So duit tu dia boleh guna untuk top up duit yang dia perlukan untuk simpan 90,000 tu. Okey, kita boleh anggap dia sebagai suatu simpanan untuk top up duit yang dia tak cukup tu juga. Okay, sebab dekat situ dia simpan, dia tak mention kat situ 10% tu dia nak simpan untuk apa. Dia sekadar simpan 10% daripada
jumlah pendapatan yang dia ada. Okay? Bukan untuk kecemasan, bukan untuk apa. Dia sekadar simpan 10%. So simpanan tu dia boleh guna untuk buat benda lain. Okay? Apa saja pun dia boleh guna duit tu. So duit tu kita boleh anggap sebagai suatu duit tambahan yang dia boleh guna untuk top up matlamat dia yang dia nak cukupkan 90,000 lah. So dekat sini kita tambahlah kat sini 420 tu. Okay. So kita boleh jadikan itu sebagai duit tambahan juga untuk top up berapa lagi nilai yang tak cukup lah. Okay, so 1875 tolak 1350 tolak dengan 420. Okay. So yang dia tak cukup lagi RM105. Okay. Awak tak boleh ambil 1875 tolak dengan aliran tunai positif sahaja. Okay. Sebab apa? Sebab dia ada duit yang dia simpan 10% tu. Okay. Dan dia tak cakap 10% tu dia nak simpan untuk dana kecemasan ke. Dia tak ada cakap. Dia just simpan je. So duit tu dia boleh guna untuk apa-apa tujuan lah. Okay. So sekarang ni tujuan dia nak simpan 90,000 dalam masa 4 tahun. So nilai 10% yang dia simpan tu kita boleh kira sebagai duit yang dia boleh simpan untuk nak capai matlamat dia nak dapat 90,000 tu jugalah. Okay. Dia faham Dia faham tak? Boleh. Okay. Okay. Biasanya tajuk bab 10 ni tajuk yang kurang popular lah. Okay. Kurang popular keluar dalam exam satu, kurang popular dijawab dalam exam satu. Sebab dia jawapan dia melibatkan penggunaan ayat juga. Okay. Dia bukan nombor semata-mata. Okay. Kena bagi sebab, kena bagi huraian. Okay. So biasanya kalau soalan-soalan macam ni, okay, kita nak skor markah penuh tu agak sukar lah. Okay. Okey. Sekejap tengok soalan je.
Okey, cuba try soalan ni. Okey, cuba buat soalan ni. Ni tak payah hantar kira je. Okay. So ini adalah suatu matlamat jangka panjang lah. Okay, dia nak simpan wang pendahuluan 108,000 dalam tempoh 10 tahun untuk dia nak beli sebuah rumah yang bernilai 1 juta. So berapa dia kena simpan sebulan untuk memenuhi matlamat dia, iaitu kumpul wang pendahuluan sebanyak 108,000. Berapa ringgit dia kena simpan setiap bulan? 90. 90. Sikitnya. 9. 100. 9. 900. Right. Ada dapat jawapan lain? Berapa dia kena simpan? Okay, 10 tahun. 10 tahun ada berapa bulan? 12. 20. 10 tahun. 10 tahun 12 bulan. 10 tahun 120. Duduk kat mana ni? 10 tahun 12 bulan. Okay, 120 bulan. So 108,000 bahagi dengan 120 bulan. Okay, so sebulan dia kena simpan RM900. Okey. Okey, cuba kira yang ni pula. Hantar ke cikgu? Entah.
Faris, soalan A tu awak salah kira kot. Apa yang awak keluarkan tu dah betul. Salah kira kot. Soalan B tu pula, dia kata kalau andai kata pendapatan aktif dia berkurang sebanyak 20% dan perbelanjaan tidak tetap kurang 30%, adakah dia boleh menyimpan dalam 1 bulan? So, maksudnya awak kena carilah kalau pendapatan aktif dia kurang 20%, 20% tu kurang banyak mana? Berapa yang tinggal pendapatan aktif dia? Pendapatan tidak tetap kurang 30%. Okay. So berapa banyak yang kurang, berapa banyak yang tinggal. So awak kena kira balik aliran tunai dia. Soalan B tu awak kena kira balik aliran tunai dia. Sekiranya pendapatan aktif dan perbelanjaan tidak tetap berkurang. Apa jadi dekat aliran tunai dia? Adakah dia boleh simpan? Berapa dia boleh simpan? Berapa dia boleh simpan? Awak kena kira aliran tunai itu sekali lagi. Sebab apa? Sebab pendapatan aktif dengan perbelanjaan tidak tetap dah berubah. Dia dah berkurang 20% dan 30%. Soalan A itu pun salah juga. Awak salah kira kot. Umairah, yang awak kira pendapatan tidak tetap tu, itu awak kira berapa yang berkurang. Awak tak kira berapa yang dia belanja tidak tetap tu, berapa perbelanjaan dia. Itu awak kira yang nilai 30% je. Dia kurang 30%, bukan nilai 30% tu dia punya perbelanjaan tetap. Nilai perbelanjaan tetap dia selepas tolak 30% tu. Selepas tolak nilai 30% tu baru tinggal perbelanjaan tetap dia. Sebab perbelanjaan tetap asal dia 1000. Okay. So, perbelanjaan tidak tetap tu kurang sebanyak 30%. So, awak kena ambil lah 1000 tu tolak dengan perbelanjaan dengan pengurangan sebanyak 30% tu baru dapat perbelanjaan tidak tetap yang baru. Bukan ambil terus nilai 30% tu. 30% tu berapa yang kurang tu. Faham tak? Faham, Cikgu. Macam awak buat soalan, macam awak kira yang pendapatan aktif tu lah. Okay, cara macam tu. Kena tolak dulu dengan pengurangan berapa peratus tu. Untuk tahu nilai baru. Okay. Cikgu nak hantar Okay. lagi sekali lah. Hantar. Tengku. Kenapa awak pergi tambah aliran tunai tu, kenapa awak pergi tambah semua? Sekejap cikgu. Sama juga B pun. Okay. Semua awak pergi tambah. Okay. Jadi banyak pula dia punya gaji dia 5,000 je. Tapi aliran tunai lagi banyak daripada gaji. Ya cikgu.
Okay, kelas minggu depan cikgu buat ulang kaji ya. Untuk siapa yang tak exam lagi. Siapa yang dah exam tu boleh jadikan ulang kaji jugalah. Okay, siapa lagi yang belum hantar? Okay. Siapa ni? Amani. Macam mana awak kira soalan nombor 1 tu? Jalan kerja tu betul tapi jawapan salah. Cuba tekan kalkulator balik. Man. Kenapa semua bagi cikgu jawapan yang 5,000 tambah dengan 250? Awak dapat 5,250. Tolak 2560. Tolak dengan 1,000. Kenapa tolak? Kenapa tolak? Oh, okey. Cikgu tahu dah kenapa ada yang kira salah. Okey. Awak tak boleh kira tolak dengan 2,600, 2,560 tu tanpa kurungan tau. Kalau awak nak kira asing, awak kena pastikan dekat kalkulator pun awak tulis macam tu juga. Okay. Okay. 5,000 tambah 250. Cikgu tengok ada yang buat jalan kerja macam ni. Cikgu pelik lah kenapa jawapan jadi salah. Okay, 2,560 tambah dengan 1,000 kan. Okay. Yang ni awak kena masukkan dalam kalkulator sama macam ni. Ada kurungan macam ni. Salah. Okay. Kalau awak nak buka kurungan ni, boleh. Tapi awak dah salah buka lah kurungan ni. Okay, tanda tolak masuk dalam ni. Dia akan ubah semua operasi kat sini. Dia jadi tolak 2,560, tolak 1,000. Sepatutnya lah. Okey, yang mana yang dah?
Siapa lagi yang belum hantar? Nurin, Natasha. Tapi Man, soalan B tu pun salah jugalah. Okay, sebab cara awak kira tu sama macam cara soalan 1. Okey. Okey, yang mana yang dah siap? Azim. Azim boleh keluar dulu. Adriani boleh keluar. Aidil boleh keluar. Cikgu, saya boleh keluar juga ke? Boleh. Kejap. Cikgu nak cek seorang-seorang ni. Umairah boleh keluar. Awak pun boleh keluar. Faris boleh Terima kasih, keluar. cikgu. Sama. Terima kasih ke. Okey, sama. Okey. Yang cikgu tak sebut, jangan keluar lagi lah. Okey, bagi cikgu cek dulu. Azim boleh keluar. Amani. Sekejap Amani. 4, 7. Amani, awak kira tak habis soalan B. Soalan B tu, dia related dengan soalan A. Beza dia adalah, dia related dengan soalan A. Beza dia adalah dia punya pendapatan aktif dengan perbelanjaan tidak tetap dah berubah kepada suatu nilai baru. Itu je. Cara nak dapat dia punya pengiraan sama macam kira soalan A. Cumanya nilai pendapatan aktif dengan perbelanjaan tidak tetap berubah. Awak kira cari aliran tunai juga. Cumanya pendapatan aktif dengan perbelanjaan tidak tetap tu dah tukar sebab dia dah berkurang. Kejap. Okey. Tasha, salah ni cara kira ni. Awak kena masukkan dalam kalkulator macam mana awak tulis. Yang kurungan-kurungan tu kena masukkan sama macam tu. Kurungan tu pun kena masukkan juga dalam kalkulator. Tidak awak dapat jawapan yang salah. Okey, Man. Betul. Boleh keluar, Man. Okey, thank you cikgu. Okey.